semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk matematik dengan topik pantulan. Okey, pertama sekali kita akan berkenalan dengan apa itu pantulan. Yang kedua, kita akan memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan, dan seterusnya yang terakhir kita akan mempelajari iaitu menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan. Okey, untuk pantulan mesti kita cari paksi pantulan. Okey, di dalam pantulan terdapat paksi pantulan. Okey, paksi pantulan pula adalah simetri antara objek dan imej. Paksi pantulan secara kehidupan seharian kita boleh umpamakan seperti cermin. Okey, ciri-ciri imej di bawah transformasi pantulan adalah imej tersebut adalah kongruent. Orientasi untuk imej adalah songsang jika dibandingkan dengan objek. Okey, sekarang kita lihat contoh pantulan. Okey, ibaratkan yang berwarna merah ini adalah cermin. Okey, objek yang pertama, okey, ini adalah objek di hadapan cermin. Kalau kata kita yang melihat cermin, maka objek itu adalah kita. Sekarang cikgu umpamakan objek tersebut adalah berbentuk segi empat. Okey, kalau jarak di antara objek dengan cermin adalah 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, maka imej juga terbentuk 5 kotak ke belakang daripada cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi ciri untuk imej. Okey, untuk imej dan objek. Okey, dia mestilah bersudut tegak bucu ni dengan, okey, mesti garis lurus, mesti bersudut tegak dengan cermin. Begitu juga untuk bucu di sini, dia mesti bergaris tegak dengan cermin iaitu 90 darjah. Begitu juga ciri yang terdapat pada objek. Okey, di sini mesti 90 darjah. Okey, kalau nak lagi terang, kamu mesti menggunakan pembaris. Okey, cikgu tidak menggunakan pembaris, maka lukisan garis lurusnya tidak berapa lurus. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, katakan kita diberi objek dan ini adalah paksi pantulan ataupun garis pantulan. Jadi bagaimana untuk melukis imej untuk objek yang diberi? Okey, kita tahu bahawa orientasi imej adalah songsang. Okey, tetapi masih lagi imejnya masih lagi kongruent dengan objek. Okey, jadi kita akan bergerak ke depan. Okey, pergerakan ini hanyalah simulasi. Okey, pelajar tidak perlu tunjuk semua ini. Yang pelajar perlu tunjuk adalah objek dan lukisan imej sahaja. Okey, apa yang perlu semasa kita melukis, apa yang perlu dititik beratkan di sini? Okey, kita dah tahu tadi bahawa jaraknya setiap bucu ni mesti sama secara menegak. Okey, jaraknya mesti sama. Katakan bucu di sini, bucu A. Ini adalah paksi pantulan. Okey, di sini adalah bucu yang sepadan untuk titik A. Jadi kita letak A prime. Okey, jarak di sini kita dapati 2, 4, 5. Jadi 5 kotak ke cermin ataupun paksi pantulan. Okey, kita akan bilang juga dari cermin ke belakang 5 kotak juga untuk imej. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan melakukan benda yang sama untuk pergerakan yang sama untuk titik-titik yang lain. Katakan di sini B, maka titik ataupun bucu yang sepadan dengan B adalah di sini, iaitu B prime. Jadi di sini garisnya 5 kotak juga, ke belakang juga adalah 5 kotak. Kalau pelajar perhatikan di sini, sudutnya masih 90
darjah, iaitu garis yang kita lakukan adalah bersudut tegak. Okey, antara garis ini, garis dari titik A ke paksi pantulan adalah secara menegak dan pada kedudukan titik yang sama, jaraknya adalah sama. Okey, begitu juga untuk titik C dan titik D. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ni adalah C prime dan ni adalah D prime. Okey, jadi pantulan di sini kita boleh nyatakan pantulan pada garis, katakan garis ini adalah garis, okey, kita guna warna yang berbeza, garis R S. Okey, di sini R, di sini adalah S. Jadi pantulan pada garis RS. Okey, itu sahaja cara-cara memperihalkan transformasi di bawah pantulan yang diberikan. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, katakan kita diberi rajah yang seperti ini. Okey. Okey, ini adalah objek dan ini adalah image, dan kita dapati paksi pantulannya adalah sengit. Okey, tidak lurus seperti tadi, tidak menegak. Okey, adalah sengit. Jadi ini adalah objek. Jadi ini adalah image. Kalau kita perhatikan di sini, untuk setiap bucu rajah tersebut mestilah diukur secara menegak. Okey. Okey, setiap bucu pada rajah tersebut, okey, objek dan image, kalau kita perhatikan di sini, bucu yang setara untuk bucu ini antara objek, ini adalah bucu untuk objek. Ini bucu objek. Ini adalah bucu objek, okey. Katakan kita letakkan dia sebagai A, maka di sini adalah bucu yang setara, iaitu A prime. Katakan di sini pula bucunya adalah B, maka di sini adalah bucu yang setaranya, iaitu B prime. Okey, kalau kita perhatikan, kita masih mengukur titik A kepada paksi pantulan, iaitu yang berwarna merah ini adalah paksi pantulan. Kita mengukurnya secara menegak. Okey, kita akan gunakan pembaris. Okey, dia masih menegak, iaitu dari titik A. Kalau kita buat satu garis lurus di sini, okey, garis lurus di sini, kita dapati garis tersebut adalah menegak. Okey, menegak ni. Okey, menegak 90 darjah. Begitu juga jarak daripada sini pergi ke titik A prime. Okey, A prime di sini 90 darjah adalah di sini, bukan di sini. Okey, kemudian kita akan lihat untuk bucu B. Okey, kita ambil pembaris, masih lagi bersudut tegak, iaitu 90 darjah. Okey, di sini adalah 90 darjah. Buat garis lurus. Okey, dengan paksi pantulan dia bersudut secara menegak, iaitu 90 darjah. Jadi kita dapatlah. Okey, kita akan buat pergerakan, iaitu dari sini, ukur berapa jarak dia, kita boleh bilang kotak ni 1, 2, 3. Maka di belakang pun 3 kotak juga, 1, 2, 3. Okey, begitu juga untuk titik-titik setiap bucu antara objek dan image. Okey, sekarang kita lihat paksi pantulannya berkeadaan seperti ini. Okey, tidak dalam keadaan menegak. Okey, jadi kita akan lakukan pergerakan untuk image, untuk objek di bawah pantulan pada garis yang berwarna merah ini. Okey, jadi katakan itu adalah image, yang berwarna hijau adalah image. Jadi dia akan bergerak secara menegak. Okey, jadi ini adalah hasilnya image yang terbentuk daripada objek di bawah pantulan. Okey, untuk pantulan kita akan menyatakan dia punya perihalan untuk pantulan adalah
pantulan. Katakan di sini garis RS pada garis RS. Okey, itu sahaja macam mana kita nak perihalan suatu transformasi secara pantulan. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, kalau kita guna pembaris, dia masih lagi bersudut tegak ya. Antara bucu, setiap bucu ni mesti bersudut tegak. Bersudut tegak dengan apa? Bersudut tegak dengan dia punya paksi pantulan. Okey, mesti bersudut tegak. Okey, guna pembaris supaya lebih nampak kelihatan tegaknya. Okey, itu sahaja untuk contoh ini. Kita lihat contoh yang terakhir. Okey, katakan kita diberi satu image dan satu objek. Objeknya yang berwarna merah. Sebab apa? Sebab M sahaja. Okey, image-nya adalah yang berwarna hijau, iaitu dia ada M prime. Okey, sekarang kalau macam mana kita nak menyatakan perihalan transformasi antara objek M dan image M prime. Jadi kita dapati dia berubah dari segi image-nya adalah songsang. Okey, tetapi masih lagi mempunyai congruent. Okey, dia masih lagi mempunyai sifat congruent, iaitu jadi kita akan katakan ia adalah pantulan. Jadi jaraknya masih sama daripada paksi pantulan ke titik M, objek M, dan daripada paksi pantulan ke objek ataupun image, daripada paksi pantulan ke image M prime. Jadi okey, kita boleh perihalankan dia punya pantulan tersebut seperti ini. Pantulan pada paksi Y. Mudah sahaja kan? Okey, itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga murid-murid semua dapat mengikuti kelas cikgu dengan baik. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian.